Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, malam ni insya-Allah kita akan sambung kitab kita. Nama kitab kita adalah Fiqh Solat, berkaitan dengan fardu wudu. Fardu wudu muka surat 68 bagi sesiapa yang ada kitab. Kata pengarang rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahumma bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Fardu wudu ada 6 perkara. 6 perkara ni 2 kering, 4 basah nama dia. Apa dia yang basah? Muka basah, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Apa yang kering? Mula-mula sekali niat, yang last sekali nama dia tertib. Jadi mula dengan awal tak kena ayat, tengah-tengah 4 tu dia kena ayat. Baik, kita mula dengan nombor 1, nama dia niat. Disertakan pada ketika air basuhan terkena mana-mana bahagian muka untuk dikira terjadinya permulaan basuhan di tempat itu dan seterusnya. Baik, wuduk ni kita tak boleh suka-suka hati tukar 4 tu, kerana susunan tu dia mai dari Allah. Basuh muka dulu, basuh tangan sampai siku, kepala dan kaki ni, ini susunan di dalam Quran. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Berbeza dengan mandi wajib. Mandi wajib ini kita boleh mula di mana-mana bahagian di badan kita. Kalau ikut tertibnya basuh tangan dulu. Katalah kita nak mula dengan siku dulu boleh. Nak mula dengan tumit dulu boleh. Nak mula dengan bulu mata dulu boleh, bagi ayak kena kat bulu mata, kening boleh. Mana-mana boleh. Sebab janji sailanun ma'i an jami'il badani, mengalirkan air ke seluruh badan. Lokasi, posisi tak kisah. Janji kena ayak, niat je. Adapun wudu, dia mesti kita mula dengan basuhan muka dulu. Dan muka ni, mana-mana kena bahagian muka ni, hang boleh mula niat dia untuk tu. Jadi ayat yang ada masa basuh kita cerita rukun dulu, kita cerita masuk bau sunat. Masa kita basuh tangan tu kita tak boleh niat lagi, kerana dia tak masuk lagi dia punya rukun dia tu. Cuma mulanya kita basuh tangan, kita boleh kata bismillah tu, boleh kata istinsyak, masuk ke ayak lah hidung, semua boleh. Tapi bila kita tadah tangan, ayak tu nak kena kat muka kita, bila kita dah mula kena ayak dekat bahagian mana-mana bahagian muka kita, kita ingat di hati kita, nawaitu raf'al hadasil asghar. Sahaja aku mengangkat hadas kecil. Tak pandai sangat, ada 2-3 cara, tengok bawah tu. Nawaitu fardal wudu'i lillahi ta'ala, atau nawaitu ada al-wudu'i lillahi ta'ala. Bolehlah mana-mana tu kita ingat di hati. Saya tak ingat kan, saya sekolah konvent dulu, tak pandai bahasa Arab. Bahasa Melayu boleh? Bahasa Melayu. Aku niat angkat hadas kecil. Aku nak berwudu. Sahaja aku berwudu kerana Allah. Saya tak pandai, saya mengaji Melbourne. I want to take ablution. Ambil pasal janji hang niat benda tu, hang nak ambil sembahyang. Bukan basuh muka,
sebabkan panas main bola. Bukan basuh muka disebabkan kita mengantuk sangat. Ustaz kata, "Hey, sebab apa mengantuk sangat?" "Ustaz, saya pergi basuh muka." Dia niat basuh muka tu untuk apa? Untuk hilang ngantuk. Dia tak boleh wuduk macam tu. Wuduk tu mesti bertujuan untuk ambil ayat semayang. Jadi bila ayat yang ditadah tadi tu, kita niat dia letak di muka kita tu, kita ingat di hati kita, nawaitu raf'al hadasil asghar. Hadasil asghar. Ataupun sahaja aku haruskan fardu semayang kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku niat tunaikan wuduk kerana Allah Ta'ala. Apa-apalah. Janji ayat tu kita tahu untuk wuduk. Ayat tu bukan untuk yang selain daripada wuduk. Baru tak boleh. Peringatan. Adapun orang yang sentiasa berhadas, maka hendaklah dia niat dengan cara terakhir. Sahaja aku mengharuskan fardu semayang kerana Allah Ta'ala. Nawaitu istibahati fardis salati lillahi ta'ala. Kecuali orang tu daimul hadath. Saya habaq dah, orang yang kencing tak lawas. Dia kencing keluar je. Dia kencing habis dah. Ada sikit lagi, ada sikit lagi, ada sikit lagi. Maka dia digelar dalam syarat sebagai daimul hadas atau salisul baul. Orang yang sentiasa keluar kencing dia. Penyakit orang. Orang-orang yang berpenyakit ni, dia tak boleh niat sebarangan. Macam orang tayamum lah. Nawaitu tayammum listibahati salah. Sahaja aku mengambil tayamum untuk mengharuskan aku sembahyang. Maka sama juga niat untuk geng-geng yang selalu kencing tak habis ni, atau salisul baul, niat dia nawaitus tibahati fardis salati lillahi ta'ala. Sahaja aku niat untuk ambil wudu, untuk mengharuskan aku sembahyang kerana Allah Ta'ala. Dia tidak boleh niat dengan cara yang pertama tadi, iaitu sahaja aku angkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Dia tidak sah berniat demikian kerana dia adalah orang yang sentiasa berhadas. Orang yang sentiasa berhadas, dia special case lah. Dia special case. Jadi kita hak biasa boleh je niat biasa-biasa, tak jadi masalah. Okey. Nombor 2. Nombor 2 ni adalah basuh muka. Kawasan muka yang wajib dibasuh. Panjangnya dari tempat tumbuh rambut di kepala hingga ke bawah tulang rahang dan dagu. Ni nama dia tempat tumbuh rambut. Daripada sini, kita tengok atas ke bawah tu. Daripada sini sampai rahang. Rahang saya pun tak nampak. Bukan sebab face mask, aku buka face mask pun aku tak nampak. Sebab ada janggut. Bawah ni sama sampai dagu. Kita pegang muka kita, ada rahang tu kan. Situlah dia punya lokasi dia. Tapi jangan betul-betul ikat rahang tu. Bagilah lebih bawah sikit daripada rahang. Lebih sikit daripada tulang tu. Maksudnya atas ke bawah daripada tempat mula tumbuh rambut. Sekali saya bagi 2-3 permasalahan. Lebarnya dari anak telinga kanan ke anak telinga belah kiri. Dikira dalam bahagian muka. Okey. Sini sampai sini. Maksudnya daripada sini yang sideburn ni, orang kata laki dia sideburn sini, diturun main sini, belakang ni, itu semua kawasan wuduk. Saya tak ingat lah. Balik ambil marker permanent. Dia senang ingat dia. Kalau biasa dia takut hilang kan. Tanda Peppermint bau tahan yang beli kedai RM2, dia hilang cepat. Itulah had muka. Maknanya apa? Semua benda yang ada dekat muka. Contoh saya beritahu. Kita tidur malam ni, contoh, kena sumpah dengan jiran kita, dia sihir kat kita, esok ada tanduk. Tanduk ke tu? Cik gitu. Macam mak menakan rhinoceros. Jadi contohlah, ataupun baby kita beranak-beranak ada tanduk. Maka kalau benda tu tumbuh dalam kawasan had muka,
itu kira muka. Jadi ambil uduk macam mana? Dia seorang ambil uduk. Tanduk rhinoceros tu dia kena buat kan? Contoh dia jiran Hellboy kan, ada gambar Hellboy tanduk tak tahu apa-apa kan. Kena basuh tu. Atau ada tumbuhan, bukan tumbuhan, ketumbuhan. Tumbuhan tu bawa pokok. Jarang pokok tumbuh kat muka. Ada ketumbuhan. Ada beguk. Dulu ada yang artis tu kan. Apakah dia tu? Ada kat muka dia ada bengkak macam ni, ada naik satu benda apakah penyakit gitu. Ada kulit keluar gitu ke apakah, itu muka. Apa saja benda yang ada kat muka kita, ia adalah muka. Jangan tinggal basuhkan dia. Terutama di bawah ni. Di bawah hidung kita ni, kerap kali kita terlepas pandang bawah tu. Okey. Di muka kita ada apa lagi? Di muka kita ada kening. Di muka kita ada benda yang penting, nama dia ni. Bulu yang tumbuh dekat kepala dan bulu yang tumbuh dalam had maka kita tadi tu. Kalaulah had kita tadi tu dia tumbuh di bukan di sini sampai sini. Kawasan sini tak apa dah. Sebab dia tak masuk muka. Jadi ada tak bulu-bulu kat muka kita yang ada? Ada. Kalau laki misai. Kalau laki ada janggut. Ataupun setengah orang dia ada tek lalat. Atas tek lalat tu ada rambut. Dia macam pelik sikit. Itu dikira muka. Mesti basuh. Okey. Misai tebal macam mana Ustaz? Kena masuk sampai ke dalam ke? Tak payah. Janggut tebal. Macam mana? Nak sikit ke? Banyak ke? Nak masuk dalam ke? Tak payah. Okey. Janggut atau misai, tebal atau nipis, dikira menembusi sampai nampak tengkuk orang tu. Kalau orang tu janggut dia nipis kecil je, macam semua ada-ada ni lah, tak boleh celeng aku lah. Sikit je, maka kawasan yang ciput tu kena masukkan ayak bagi kena sampai ke dalam. Tapi kalau macam saya ni 1.5 kilo, setengah kilo, 2 kilo setengah contoh kan. Macam Ustaz Syahul lagi banyak. Macam ada ayak banyak-banyak janggut macam jenis lagi. Kalau jenis banyak dan tebal sehingga kita tak nampak. Dia ada yang jenis banyak tapi jarang. Ada yang jenis tebal dan sehingga tak nampak tengkuk di belakang dia tu. Macam saya duduk di sini, tuan-tuan dan perempuan tak boleh nampak butang jubah saya. Maksudnya dalam kategori tebal ya. Kalau tebal buat apa? Ambil ayak, sapu di luar sahaja. Tak payah ambil pipe buh di dalam buka ayak keluar gitu. Tak, yang tu isap gam nama dia. Lambat ambil uduk tu 2 hari baru habis. Tak, jalan-jalan macam tu je boleh. Misai sama juga. Kalau simpan misai tebal sangat, maka ke atas macam tu je. Tapi sunnah Nabi-nya jangan simpan misai terlalu tebal. Misai ni boleh simpan tak? Boleh. Jangan panjang lebih pada bibir. Cita-cita tu kan. Ambil gunting. Potong sampai betul-betul kat bibir tu. Okey lah. Jangan terlalu tebal. Jangan panjang sangat. Meleleh gitu. Dia menyalahi sunnah Nabi SAW. Okey. Lagi masalah basuh muka. Ialah bulu yang tumbuh kebiasaannya untuk orang perempuan di sini, sideburn ni. Orang perempuan ni, dia ada tumbuh kawasan kita bermaka tadi tu kan. Daripada sini sampai sini. Ada rambut-rambut yang tumbuh di sini. Dan rambut tu dia turun main ke sini. Rambut tu turun main ke sini. Rambut tu bila dia tumbuh dalam kawasan had wilayah kita kena ambil uduk basuh muka tadi tu, maka rambut tu jangan ambil buh di belakang tu. Jangan ambil buh di belakang. Dia tu rambut yang mesti basuh. Basuh sekali dengan dia, tarik tepi macam tu. Panjangkan dia. Jangan ambil buh di belakang. Kerana dia tumbuh dalam had muka yang kita kena basuh dia. Maka jangan buang rambut tu ke belakang. Basuh dia. Laki jarang lah masalah. Sideburn dia memang jenis lekat kat pipi tu. Dia tak pipi mana. Jarang orang ambil sideburn buang macam Elvis Presley lempak belakang tu. Melainkan rambut palsu. Lagi. Katalah orang tu dia mula tumbuh rambut separuh kepala.
Di sini dia potong rambut dia macam tu. Rambut dia tumbuh kat belakang ni. Sebab dia jiran Jet Li. Jet Li kan, rambut dia belakang kan, depan tak ada tak. Tak tahu sebab apa. Dia style dia tu senang orang katuk kepala dia ke apa, tak tahulah. Dia ni pergi mengaji di Hong Kong. Habis dah mengaji Syria semua habis dah. Tak tahu mengaji ni, pergi mengaji di Hong Kong. Balik mai pakai jubah semua cantik dah. Buka kopi rambut separuh je. Awak yang ni Tok Guru saya ajar Ustaz, rambut kena simpan separuh gitu. Jadi orang ni kalau dia ambil uduk macam mana? Jenuh dia kepala besar tu. Jadi ambil uduk pada situ. Oh, basah dah badan. Susah hang basuh muka. Dia kata sebab rambut aku biasa tumbuh rambut kat sini, jadi aku potong dah belakang. An-nadiru la hukma lahu. Orang benda yang jarang berlaku, dia tak di-include dalam hukum syarak. Maksudnya hang pakai hukum asal di mana biasa orang tumbuh rambut. Hang tumbuh rambut belakang ni, hang dalam kategori nadir. Nadir ni jarang berlaku. Yang pelik, yang weird macam tu, hang tak kira. Hang kira biasa kok. Saya Gojek, Ustaz. Tahu Gojek? Licin. Teng 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 teng, bunyi kepala dia gitu. Macam besi. Rambut tak ada. Sebab apa? Banyak sangat pikir masalah. Ni pilihan raya Johor duk main pula. Fikir siapa calon, sebab apa aku tak calon, gugur semua rambut. Walaupun dia pergi kat U6 hair care tu 4 kali lah tak lepas kak, botak kak. Jadi kalau dia ambil uduk macam mana? Basuh kepala semua sekali, ambil tahan ada tu. Panjang kepala hang. Muka panjang tu. Sebab dia botak. Tak, botak ambil pasal. Biasanya orang tumbuh rambut tak? Tumbuh. Biasanya kat mana? Biasanya kat sini. Hang pakai tang ni. Tak pakai. Hang yang pelik tu tak pelik. Tak pakai. Dia kira mudah gitu. Jadi apa saja benda kat muka, kena basuh. Jangan biar benda yang ada kat muka kita. Lagi masalah muka, taik mata. Bila bangun tidur, kadang-kadang bila kita basuh muka kita, bila bangun tidur, taik mata ni dia jalan-jalan-jalan, dia main ke bawah ni. Dia tak hilang. Maka bila kita ambil uduk, dikuatiri ada kawasan-kawasan yang tak kena dengan uduk kita. Maka perhatikan elok-elok, buang taik mata kita semua elok-elok. Bila ambil uduk, jangan ada benda yang menghalang kita di muka kita. Benda tu kulit, taik lalat dan sebagainya, kita basuh dia. Kalau kita sendiri bubuh dengan maka contohnya kan, sehingga maka tak apa, dia boleh hilang. Sebab dia jerat masuk dalam kulit. Benda-benda lain yang menghalang uduk, kita dah mengaji dulu dah, maka benda tu tidak boleh berada di kawasan yang kita nak basuh muka tadi tu. Kena hati-hati. Itulah had muka yang kita kena basuh. Jadi nak basuh muka jangan kuat sangat. Maksudnya ambil uduk, basuh muka. Nabi SAW sebut nanti ke akhirat Nabi boleh kenal umat dia dengan ghurrah muhajjalin nama dia. Ghurrah tu lebihan basuh di bahagian muka. Jadi jangan kita basuh betul-betul dekat situ tu. Maka lebihkanlah bila kita ambil uduk, lebihkan kawasan kepala, bagi naik atas kepala sikit gitu sampai ke bawah gitu. Biar lebih tak apa. Lebihan tu bercahaya esok dekat akhirat. Sama juga tangan nanti kita mengaji. Jangan betul-betul kat siku ni. Sebab kita tak tahu hak mana satu tulang ni. Belakang ni ada tulang, tengah ni ada tulang. Hak mana satu tulang siku ni. Maka basuh lebih. Bagi kawasan tak ada tulang tu. Lebih kita basuh, lebih bercahaya esok kat akhirat. Nabi mudah kenal umat dia. Dan jangan ada unsur membazir ketika ambil uduk. Tak ada ayat banyak-banyak, tampak di muka. Tak ada ayat banyak-banyak, tampak di muka. Macam tu tak kena. Sebab bila kita ambil ayat tu, sapu, jangan biar. Sapu dulu semua kawasan macam tu, baru angkat. Berapa kali sunat? 3 kali. Sahabat dah dulu, kalau ada kotak di muka kita, sampai kotak tu hilang, dia tak kira lagi nombor. Katalah kat sini ada minyak hitam, kita basuh. Tonyoh, tak hilang lagi. Ambil basuhan kedua, basuh. Tonyoh lagi minyak hitam tu, tak hilang lagi. Basuhan ketiga, baru minyak tu hilang. 3 tu baru 1. Basuhan keempat, jadi 2. Basuhan kelima, baru jadi 3. Itu cara kira. Bila ada kotak. Okey, selesai muka. Basuh 2 tangan sampai ke siku.
Okey. Macam saya bak tadi, siku kita ni siku tak? Wamsahu biru'usikum, bukan? Idza qumtum ila salat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Basuh tangan hampa sampai siku. Sekarang ni timbul soalan, siku hak mana satu? Betul-betul hak ujung ke muncak ni ke? Kalau kita jalan belakang ada tulang satu gini. Hak mana satu? Siku ni. Belakang ni tepinya ada siku. Yang mana siku? Maka senangnya jangan betul-betul dekat border siku, jangan buat marker line tang ni basuh betul-betul macam cat tu, bukan. Bagi lebih sikit. Bagi lebih kawasan tu, biar basuh daripada atas sampai ke bawah, jangan angkat tangan sampai lama-lama tu masuk gitu. Sebelah tangan kanan dan sebelah tangan kiri. Dan apa saja tumbuh di tangan, jari dia ada lebih. Orang jari 5, dia ada jari 15. Sini ada 7, sini ada 8. Maka setiap jari yang tumbuh di sini, kulit apa lebih, itu tangan. Mesti dibasuh. Tangan tu, kalau ada kat tangan kita ni jam, cincin atau gelang yang terlalu ketat sampai air tak masuk, hati-hati dengan tu. Jadi pakai jam, biarlah jam tu longgar. Air boleh masuk. Jangan terlalu ketat pakai jam. Boleh, kena buka jam. Cincin sama juga. Terlalu ketat, tak boleh pusing langsung. Pusing jari yang bergerak, cincin tak bergerak. Dia khawatir air tak masuk. Maka, carilah cincin yang boleh. Kong-kong boleh pusing. Kalau tidak, kena buka. Kena buka, simpan, ambil uduk, pakai balik. Terlalu ketat, dia tak boleh. Air tak masuk, jadi batal uduk kita. Okey. Basuh muka. Basuh muka tu tak apa? Minum air. Tak, saya minum dulu. Bila kita kata basuh, air tu mesti mengalir. Tak boleh air tak mengalir. Macam Ustaz, kami tak faham. Air mengalir ni, kita ambil air, buh kat tangan kita. Contoh masa banjir ke, masa kita atas kapal terbang ke, ambil uduk, pakai spray ke. Kita buat ambil uduk macam mana? Kita buh air dalam kuantiti yang sikit. Sikit lah kita buh. Air tu, dia tak meleleh pun kat bawah tu. Kita pegang, tak apa lagi. Kita pegang jumlah air yang sikit. Bila kita sapu kat muka kita, tak ada satu titisan air yang jatuh daripada wuduk kita. Itu tak nama basuh. Itu nama sapu air. Sapu tak sah. Kita tak boleh spray 2 kali, lepas tu kita sapu macam kita sapu lotion. Tak boleh. Lepas tu nak bagi sah macam mana? Korang-korang kena menitik. Tek, 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 tek. Meleleh ke bawah. Okey, itu air yang mengalir, hang boleh sapu kat muka hang. Kalau buh kat tangan, jangan buh terlalu sikit. Sampai bila kita buh kat muka kita tu, jadi macam sapu saja. Tak. Lebihkan sikit, bila kita cap di muka kita ya, ada air dia meleleh turun ke bawah. Jangan jumlah yang sikit sampai dia tak sempat untuk meleleh turun di bawah. Peringatan untuk geng-geng pergi umrah lah. Kadang kan mereka duduk dalam masjid, malas lah nak ambil uduk tu, pergi kat tepi belakang tu, lepas tu ambil semayang. Boleh lah macam tu, tapi jangan sikit sangat. Tangan sama juga. Tabur tangan ayak, gitu, tahan, lepas tu tarik. Biar meleleh sikit. Ada menitik. Kalau tak meleleh langsung, sapu-sapu-sapu je, tu tak nama tak nama farsilu. Dia tak nama basuh. Dia nama sapu. Sapu boleh, sapu kat mana? Kepala boleh. Basahkan tangan, buang semua air, ada air di tangan saja. Letak, zerap sapu belakang, zerap taruh sapu main depan. Sah wuduk kita. Yang tak boleh, untuk muka dan tangan, jangan terlalu sedikit air itu. Okey. Kemudian masuk sebahagian daripada kepala. Walaupun sedikit, sama ada disapu itu
Di kulit kepala atau rambut yang ada dalam had. Okey. Ayak paling afdal sekali. Saya cerita yang afdal. Buah ayak kat tangan. Buat apa? Buh basahkan ayak kat tangan. Buh di kepala. Tarik sampai belakang. Tarik mai depan balik. Itu paling afdal. Buat sekali lagi. Sapu ayak, buh ayak di tangan. Buh di kepala. Sapu balik, tarik balik depan. Sapu balik, tarik balik depan. Berapa kali? 3 kali buat. Ghurrah muhajjalin. Cahaya esok ke akhirat. Kalau ambil sikit, sikitlah cahaya. Paling kurang, kepala, kulit kepala. Serap, sapu macam tu. Serap, serap. Di kepala, dia okey dah. Lulus dah. Wuduk kita sah. Tapi afdal macam tu lah. Lebih banyak sapu, lebih banyak cahaya esok akhirat. Geng-geng Pakistan dia bawa katin. Kalau sapu mereka sapu penuh. Allah Asyik ambil uduk mereka sapu penuh gitu. Mereka cahaya terang lah. Kita malaikat esok tengok cahaya panjang tu cuy gitu. Malaikat kata ni mesti geng Bandar Baru ni. Sebab cahaya macam unicorn cuy gitu ya. Kepala straight gitu je. Sapu lebih sikit, dapatlah pahala lebih sikit. Okey. Atau rambut yang ada di had kepala. Rambut kita panjang. Daripada sini sampai sini. Maka kepala kita ni sampai sini. Kepala ni dia 3 tau. 1, 2, 3. 3 tapak tangan kita. Kita balik rumah dia, kita cek. Betul kita buka situ, dekat tempat tumbuh rambut tu 1. Lepas tu dia buka situ 2. Lepas tu bubuh kat belakang tu dia akan jadi 3 tapak tangan. Tu kepala normal lah. Kalau 5 mak menangkap alien. Jadi kepala jadi panjang gitu. Yang ni tak tahu lah Omicron ke apa tak tahu tu. Jadi panjang. Biasa 3 lah. 1, 2, 3 kalau kita buh. Itu kepala manusia yang normal tu besar di situ. Jadi kita ambil sapu di kepala kita. Rambut yang tumbuh sampai sini kepala. Kita ambil ayak. Bubur kat sini boleh, sini boleh, sini boleh, sini boleh, sini boleh. Tapi rambut dia panjang sampai sini. Dia ambil ayak, dia sapu kat ujung rambut ni. Tak boleh. Sebab rambut tu tak ada di had kepala. Mana-mana kawasan yang ada di kepala atau kulit kepala atau rambut. Rambut kita panjang sampai ke bawah, sampai ke paha. Kita ambil ayak, pegang rambut tu. Basahkan rambut di hujung tu. Uduk kita tak sah. Dia tak lepas had kepala tu. Dia ada hang sikit je ada. Tapi yang ni dia keluar daripada stadium tak boleh. Kawasan stadium ni kepala ni je boleh. Tengok dia kata. Menyapu sebahagian daripada kepala walaupun sedikit. Sama ada yang disapu itu adalah kulit kepala atau rambut yang ada di dalam had kawasan kepala. Okey. Menurut mazhab Hanafi, wajib menyapu sekadar 1/4 daripada kepala, iaitu sekadar setapak tangan. Tetapi mazhab Maliki dan Hambali wajib menyapu seluruh kepala. Kita sunat sapu seluruh kepala. Sebab tu kalau kita tengok Pakistan, Bangladesh, mereka Hanafi, mereka ambil uduk, mereka gigit kopiah mereka, mereka basuh satu kepala lengkap semua macam tu. Mungkin bagi pandangan mazhab dia, nak bagi dapat pahala yang banyak. Kerana Nabi SAW sapu kepala macam tu. Baik. Kemudian, basuh 2 kaki serta buku lali. Kaki sama juga. Bila kita basuh kaki, kita dahulukan kaki kanan. Bila basuh kaki kanan, kita guna tangan kiri ni untuk menyelati di setiap jari-jari kaki kita. Tengok di bawah tapak kaki, kadang-kadang lekat selotip ke, kita tak perasan. Jadi dia basuh tu, dia tengok elok-elok, selesaikan semua sampai ke mana? Buku lali. Buku lali tu, itulah yang apa? Yang tulang keras tu. Buku lali. Tanda kita mengaji sakan tahu apa? Tapi mudah-mudah lah. Buku lali tu dah teruk lah, hitam. Tu maksudnya bersila banyak tu.
budak-budak tahfiz ni kan, anak-anak kita ni kan. Nanti dia tak habis ngaji sini, dia pergi Yaman pula. Pergi Yaman balik main sambung ngaji sini pula, sambung ngaji pula. Nanti ada balik dah, kita tengok tumit dia. Tumit dia jadi rosak lah sebab banyak sangat bersila. Tok guru kata anak alim kena banyak bersila. Kena tengok tumit, bukan saja pergi ambil arang pergi hitam. Tak. Maksudnya dia memang mengaji lama, duduk di bawah macam tu. Tu bagus dia tu. Kerana dia ngaji banyak. Tak apa. Jadi tumit tu biar lebih pada tumit dah. Buku lali. Kata Nabi SAW, wailul lil aqabi minan nar. Kecelakaan untuk setiap tumit yang tak basah dengan wudu. Ni kaki kita. Ni tapak kaki kita kan. Ni kaki kita lah yang berdiri yang tinggi kaki tu. Jadi beramai orang dia buka pipe, dia ambil uduk kat depan, dia terajang ayak macam tu, dia terajang. Tumit belakang ni ayak tak kena. Dia main cincai, ambil semayang cincai gitu. Cap gitu. Padahal tak belakang tak kena. Sebab tu bila ambil kaki, sapu kat belakang, sapu kat depan, dia kena ambil semayang tu dengan tenang. Bila kita ambil semayang dengan tenang, dia akan membantu khusyuk kita dalam semayang. Kalau kita ambil semayang pun membazir, buka ayat perang, tapi tak ambil semayang, duk baca telefon, duk baca WhatsApp, ayat duk mengalir gitu. Dia kesan kadang-kadang tu nak khusyuk dalam semayang tu, jadi banyak benda nak kena jaga. Awal-awal ayat tu kita jaga bagi elok-elok, ambil uduk bagi kemas elok-elok cantik, insya-Allah dia membantu sedikit sebanyak untuk kita fokus khusyuk kita di dalam semayang. Maka kaki sama juga, kita basuh kaki kita sampai tumit tu, sapu semua bagi mengalir ayak elok. Dan Nabi kata celaka tumit yang tak kena, maknanya dia ambil sembahyang cincai gitu. Jadi hati-hati kalau kita nak ambil ayak sembahyang, takut-takut sembahyang kita jadi tak sah. Bila sembahyang tak sah, maka sembahyang kita tak sah, baca Quran kita pegang Quran jadi dosa, banyak benda sebab kita masih berada dalam hadas kecil. Jadi kita tengok supaya jangan terlepas kita tiap-tiap hari ambil sembahyang. Jangan, sebab kita dah biasa, lama-lama kita rasa macam tak ada apa. Kita pun macam tu je. Padahal benda tu benda besar. Macam kita masak lah. Awal-awal dulu nak masak dulu dengan mak kita mengaji masak dulu macam mana. Nak buang minyak pun takut. Cukup dah ni minyak ni. Macam mana ni, nak lagi tak? Lagi tak? Ni nak goreng ayam banyak mana lagi? Once upon a time dulu lah. Ni bawang nak buang banyak mana ni? Okey ke macam ni? Ni kira pecah minyak ke? Dah kuning ke bawang ni? Boleh tak buang ni herba apa semua? Takut. Bila? Awal-awal masa dah jam 4 kita mengaji masak dengan mak kita. Sekarang ni pandai dah. Periuk masak belakang, potong-potong lempak ke belakang tu je. lempak tengok belakang, satu pun tak masuk dalam periuk. Semua ada kat bawah. Tapi bila kita dah lama masak, kita jadi biasa dah lah. Jangan biasakan benda tu di dalam semayang. Alah, saya duduk semayang 20 tahun dah Ustaz. Takkan saya tak tahu tu. Ada ramai orang yang ambil uduk salah lagi. Sebab kita biasa. Kita duk baca tahiyat 25 tahun, 30 tahun baca tahiyat. Bila kita tengok teks at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, masya-Allah, selama ni aku duk baca semayang salah. Kita dulu belajar dulu dengan keadaan simak, dengan dengar ya. Rupanya bila kita tengok teks dia betul, la Allahumma hdini fi man hadait. Ada ta kat belakang. Wa afini fi man afait. Wa tawallani fi man tawallait. Semua ada ta. Tak mana tak ada ta. Wa qina syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaika. Situ kaf. Lain semua ta. Allahumma hdini fi man hadait. وعافني في من عافيت وعافني في من وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك بالكاف. Di situ kaf. Selalu duk baca tak ingat tak? Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam.
Fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata dar salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ka wa ta'alaika. Banyak orang yang dia confuse. Wa ta'alaita ya zal jalal wal ikram. Ada orang baca wa ta'alaika ya zal jalal wal ikram. Wa ta'alaita. Jadi bila teks tu kita lama tak tengok, kita hanya dengar bacaan orang, kita tak tahu, oh Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Last sekali kena tutup mulut sebab dia mim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengan nun ke dengan mim? Dengan nun ke dengan mim? Ta'in ke ta'im? Ta'im ikut ustaz. Dia kalau hari Selasa ta'in, kalau hari Rabu ta'im. Taklim hari ke tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengan nun. Last sekali. Sebab tu bila baca Fatihah, kena mulut tutup habis. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup mulut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan nun. Ar-Rahmanir-Rahim. Tutup mulut. Maliki yaumiddin. Senyum sebab dia nun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Senyum. Ihdinas siratal mustaqim. Sebab dia mim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Senyum. Amin. Bukan amin. Kita cek budak-budak lah. Biasalah. Dia confused. Dia tak tahu. Iyyaka na'budu. Dia tak tahu belakang tu huruf apa. Dia tak tahu. Ihdinas siratal mustaqim tu. Dhalin ke lah. Dhalim amim. Dia baca gitu. Budak-budak je 2 je 3. Bila kita tunjuk teks dia. Oh. Dia pun tak tahu. Jadi di samping kita sedang membaca Fatihah dalam sembahyang. Once a while. Bila-bila. Dalam buku ni pun ada, kita mengaji buku-buku kita fiqh apa-apa mengaji dengan ustaz-ustaz mana mengajar kat sini, tengok tahiyat akhir, tengok dia punya teks bacaan dia macam mana. Oh, macam ni bacaan dia. Oh, wa ma ana minal musyrikin. Silap aku dah baca wa ma ana minal muslimin. Balik awal. Aku bukan tergolong di kalangan orang musyrik. Asal teks ayat dia. Kita silap, lama tak baca, kita baca bukanlah aku tergolong dalam orang Islam. Allah, dia kata dia bukan Islam pula. Hari-hari mengaku depan Allah, ma ana minal muslimin, aku ni bukan orang Islam, aku ni bukan orang Islam lah. Kalau dia tahu, dia sengaja sebut, boleh gugur akidah dia, kerana dia mengaku syirik dengan Allah. Kalau dia tak tahu, berterusan sembahyang macam tu, maka rosaklah sembahyang bacaan dia. Maka pentingnya kita hari ni, di samping kita sembahyang, sangat penting kita boleh baca juga Quran tu. Bila baca Quran boleh, baru boleh baca teks-teks tu. Lambat-lambat pun tak apa. Janji bagi boleh baca Quran. Biasa tak apa, tak boleh baca Quran tu bukanlah satu keajaiban. Pelan-pelan kita belajar. Sebab tak ada orang beranak kat dunia ni terus pandai. Semua orang ada zaman-zaman okey, zaman tak okey. Dan memang kita main sini nak niat nak belajar. Kita bantulah rakan-rakan kita, kawan-kawan kita. Jangan gelakkan dia. Iyyaka na'budu. Hanya gelak dia. Ui, kita kata tengok ke tudung sampai ke tumit dah tudung, nampak macam warak dah. Quran tak tahu baca. Jangan cakap betul dia. Kita bantu dia. Dia boleh baca Quran, kita dapat pahala banyak. Macam tu. Kemudian mengadah sunat-sunat wudu. Maksudnya kalau kita buat ni boleh pahala tambahan. Kalau tak buat, wudu sah lah tadi tu. Yang ni untuk apa? Nak bagi sempurna, nak bagi elok, nak bagi perindang lagi elok lagi. Macam meja kita ni lah. Kalau tak ada ayak ni boleh tak? Boleh je. Kalau tak ada pelapis hitam ni boleh tak? Boleh je. Ada serang dia bawa kelas tisu. Kalau tak ada tisu boleh tak? Boleh aja. Kalau tak ada kain lapik boleh? Boleh je. Kalau ada ni, eloklah sikit. Ada lapik meja, cantiklah sikit. Ada tisu, tambah lagi cantik. Sembayang macam tu lah. Takat rukun tadi tu wuduk sah lah. Boleh sembayang lah. Tapi kita mengaji, nak tambahan ni untuk dapat pahala banyak. Kalau kita mengaji, tambahan dapat pahala banyak. Lepas tu mengaji rukun buat apa? Betul juga.
Rukun kita guna masa kita kekurangan air. Contoh, terperangkap dalam banjir. Takkan kita banjir kita nak kumuk. Tak payah, kumuk tak payah dah. Yang penting ya, muka, tangan, kepala, kaki. 4 tu yang rukun. Habis hak lain, basuh telinga, tak payah. Sebab apa? Kan ustaz kata dapat pahala banyak? Ya, pada hari biasa. Tapi kalau hari yang kita kesuntukkan air ada untuk minum sahaja, maka tak payahlah buat yang sunat-sunat tu. Janji kita boleh sembahyang fardu dengan wuduk yang ada, air yang sikit macam tu. Tu tujuan kita belajar. Menghadap ke arah kiblat. Tengok mana kita kiblat kita tu, kita ambil wuduk situ lah. Kalau boleh lah. Kalau pipe rumah kita ke situ, kalau nak kiblat kena pecah dinding apa semua, tak payahlah buat teruk macam tu. Kita tengok tempat lain, kita boleh ambil wuduk mana kiblat? Boleh. Sederhana, tidak boros dalam pengguna air. Walaupun kita bayar. Air akidah, kita yang bayar. Hukum dia haram, basuh muka 4 kali. Saya ulang lagi. Air akidah, kita yang bayar. Kita ambil wuduk, basuh muka 3 kali cantik dah. Sengaja basuh 4 saja. Sebab apa? Bagi aku bayar air akidah ni. Hukum dia haram dan dosa. Kerana apa? Kerana membazir. Dan nombor 2, menimbulkan fitnah. Orang bukan tahu hang bayar air. Duk basuh muka. Orang kata apa? Dia ni buat apa dia buat aku ni? Orang ambil sembahyang, maka tak pandai dia tu. Melainkan hang ada tulis kat belakang baju, saya yang tolong bayar bil air akidah. Baik pi kat aku ambil air banyak, hampa jangan buat tak tahu. Kalau ada baju macam tu pun makruh juga. Ambil sembahyang lebih tu. Jadi air tu orang guna untuk apa? Ambil wuduk. Jangan guna untuk benda lain. Basuh tangan biasa, makan tu tak apa. Jangan guna untuk benda lain. Contoh, basuh kereta. Tentang dia pengerusi masjid. Hari Ahad, dia bawa kereta dia, main basuh kat kereta, kat masjid. Sebab nak save dia. Tu nama dia pengerusi SpongeBob nama dia. Tak boleh, dia berhabis di masjid gitu. Di Pulau Pinang ada Masjid Makbul. Masjid Makbul tu macam banyaklah orang dulu-dulu kalau lama tak ada anak pergi sembahyang kat masjid tu, dengan izin Allah dapat anak. Macam berkat sikit masjid tu, masjid lama. Macam hebat sikit lah. Jadi nama dia Masjid Makbul. Seolah-olah hang minta apa dapat. Jadi orang buat apa? Orang beli kereta baru, orang pergi berhenti kat tepi masjid tu, ambil air kolah masjid tu, dia tuang 3-4 cebok kat air tu, kat kereta. Sebab apa? Tak mau bagi aksiden. Tak mau bagi maksudnya membazir lah air tu. Kereta bukan nak ambil sembahyang. Hang tuang kereta apa? Hang tuang air kat kereta. Lepas tu hang bawa kereta macam pelesik, memanglah aksiden. Memang macam tu. Dah hijau hang tak mau jalan, merah berhenti, menyusahkan orang, kuning tak berhenti, belah langgar lampu traffic light semua, lepas tu ikut dan corner tak bagi signal semua, datang langgar orang. Kita kata ayak masjid ni tak bagus. Ayak masjid tu mau ambil cebok tu mau katuk kepala hang. Patut hang naik kereta baca doa. Tu ya betul dia. Lepas tu ikut peraturan bagi elok, insya-Allah lah tak aksiden. Ini hang perhabis ayak, tuang ayak situ, cuci ayak kat kereta semua, hukum dia berdosa. Kerana orang wakaf tu untuk penggunaan masjid. Hang ambil siram pokok dalam surau dalam masjid tak apa, sebab itu kegunaan masjid dan surau. Jangan untuk benda-benda lain, melainkan kita minta izin. Contoh ayak berubat macam mana? Kalau kita mandi, kalau contohnya kalau di madrasah tu memang tu untuk mandi, tak apa. Contoh tak ada ayak. Masjid tu situ je ada ayak. Memang ada bilik untuk mandi, tak apa, tak ada masalah. Tapi tak ada tempat mandi. Kita boleh jumpa AJK, minta maaf rumah saya tak ada ayak, minta tumpang nak mandi sini boleh tak? Boleh. AJK takkan kata tak boleh. Dalam masa nak balik, lempaklah pergi RM10 dalam tu. Sedekah dalam tu. Boleh tak kita ambil ayak kolah masjid untuk berubat? Tanya. Boleh tak? Orang duk semayang, kita ambil ayak kolah masjid sebab kita nak berubat, lepas tu kita belah. Tanyalah geng kida. Lalu tanyalah ustaz kan? Macam mana? Bincang dulu. Nanti cukup minggu ke-7 boleh jawab sekali dengan slogan dengan saya. Boleh lah.
Sebab ayat qolah masjid ni dia bagus buat berubat. Kita ambil wudu, kita panggil perbuatan tu nama dia wudu. Dia baris dhammah. Kalau dia baris atas fathah, nama dia wadu. Wadu tu tahu apa? Wadu ayat yang turun tu. Ayat belen bekas ambil wudu tu nama dia wadu. Salah satu daripada perubatan Islam adalah menggunakan wadu untuk berubat orang. Contoh, Sayyidatina Nafisah di Mesir, anak dia, jiran dia Yahudi. Jiran dia Yahudi. Ada anak OKU, kelainan upaya, tak boleh nak jalan betul. Mak Yahudi ni dia kata, boleh tak tumpang rumah hang? Aku nak pergi ikan Zat. Habis cari gula, cari ikan, pergi market. Dia tak boleh, duduklah. Budak tu pun duduk dalam rumah. Bila duduk di rumah, pagi Sayyidatina Nafisah ambil wudu untuk solat duha. Masa dia ambil wudu semua selesai, belen-belen wudu ada dekat tandas tu. Budak ni, OKU ni, dia turun, jalan pun tak apa betul, ngesok-ngesok itu, pergi main ayak dalam tandas tu. Main sapu badan, sapu dengan izin Allah, budak tadi boleh bangun. Sihat elok dia duduk di kursi lek ke tu. Mak dia main, ting tong, Assalamualaikum. Assalamualaikum pula Yahudi mana bagi salam. Mak dia main rumah. Yang buka pintu anak dia. Buka pintu. Mak dia kata, tadi okay you, sekarang you sudah okay. Pelik mak dia. Sayyidatina Nafisah pun keluar daripada rumah. Main nak buka pintu lah dengan telekong Siti Hadijah dia tu. Dia pun heran. Macam mana budak ni boleh elok? Dia kata tadi ketika ambil wuduk tadi tu, saya main ayat tu, saya sembuh. Maka ayat wuduk ni bagus. Kalau orang tu sakit yang dah lama, kita boleh bawa ayat wuduk. Kalau dia request. Kalau dia request lah, hang ngaji di Kidaf lama, hang selalu dengar budak-budak baca Quran dengan kuliah, aku sakit, boleh tak bawa ayat waduk hang mai sikit kat aku? Bukan untuk minum, sapu kat kaki dia, selawat. Dengan barakah tu dia boleh sembuh, insya-Allah ada kebaikan dia. Tapi jangan offer, hantar aku rajin ngaji, Qiyamul Lail rajin, hang nak ayat waduk aku. Kawan tu pun tak apalah bawa mai. Dia kata tak apa, letak situ. Tak apa mai aku sapu kaki hang. Elok-elok boleh sembuh, terus lumpuh tu. Kalau dia minta kat kita, maksudnya dia percayalah kat kita, kata kita tu orang baik. Dia minta kita bagilah. Kalau dia tak minta, tak payahlah buat mengada tu. Ayat tu yang bawa tu ayat basuh muka, basuh tangan, basuh kaki. Jangan bawa ayat kumuk kat dia. Bekas makan nasi, ayam, nasi goreng paprik, pataya, pakai tayar semua. Dia tu nak tengok dalam tu macam-macam benda dia. Pahal dah ni. Itulah ayat barkat, ayat kumuk aku. Ayat kumuk gila semua tak payah bagi kat aku. Ayat tu ayat biasa ayat bagi. Sapu-sapu di badan tu dia barakah. Sebab tu orang berubat dia suruh kita ambil ayat qolah masjid. Ayat qolah masjid ni ayat bagus. Orang jahat pun main situ, orang nakal di situ, hak kalah pilihan raya pun ambil situ. Jenis muka bara di situ. Orang soleh, wali Allah, bertakwa, hafal Quran, ulama hadis semua pun ambil situ. Maka ayat tu bagus kita ambil. Kita main nak ambil ayat qolah masjid tak salah, boleh. Bagi tahulah kat AJK, mainlah sembahyang maghrib dulu. Lepas sembahyang maghrib bagi tahu kat Tok Sia, Haji saya nak ambil ayat, mak saya tak apa sihat, boleh tak? Ada ustaz tu berubat, dia suruh saya ambil 7 qolah masjid. Kalau lah kita tanya macam tu, agak Tok Sia akan marah tak? Tak akan marah. Boleh ambil lah. Nah ni Haji, saya bagi sikit kat masjid. Oh, Pak Haji kata tak apa, boh terus ditabung. Kita pun boh ditabung masjid tu. Tak banyak pun. Kita boh 50, 20. Ustaz, saya ambil sebotol takkan 50. Lain tu kita niat lah sedekah. Supaya Allah sembuhkan mak kita. Pergi masjid lain buat macam tu juga. Janganlah orang tengah sembahyang maghrib main macam penyamun pakai seluar pendek, isteri tunggulah kereta beg tahan belah. Tu memanglah orang bara sembahyang pun tak mau.
Hang nak ambil ayat kolam masjid, orang tak wakaf untuk tu pun. Tapi minta izin. Kalau kita nak guna, tak apa, tak ada masalah. Macam kita buat rakaman lah. Kita buat rakaman kan. Kita kadang-kadang ambil current masjid. Orang bagilah, kita nak buat benda Islam. Tak ada masalah apa. Tapi apa salahnya, kita lepas pilih sikit dalam tabung masjid tu. Abang aku ambil current tu, 2, 3, 4 ringgit gitu. Tak sampai pun. Tapi dengan niat, tak apalah. Sebab aku publish video nanti. Kau ada kelebihan, ada barakah dia. Nanti ada dapat payment daripada YouTube dan sebagainya. Aku simpan dekat aku. Jadi, bagilah sikit kat masjid. Boleh. Kita pun sama juga. Nak main ceramah, nak main forum, lambat dah. Main forum. Tak dan cah telefon. Bawa charger dalam telefon. Lepas tu dengar ceramah. Bateri nak habis dah. Takut suami kita telefon. Kita pun cah kat masjid. Boleh lah cah masjid? Boleh. Bayarlah lebih. Bayarlah sikit. Cah telefon duduk situ. Dah habis semua. Nak pergi minta izin dekat tu semua. Baik lah. Ambil RM10. Bolan tabung. Tak sampai pun 4 kupang lah cah tadi tu. Tak apalah. Aku niat sedekah lah. Dah aku guna barang yang bukan barang aku. Di pejabat kita. Kita nak photostat benda peribadi. Anak kita nak pergi klinik kesihatan. Anak kita nak pergi buat IC. Kita nak photostat. Alamak tak dan lah. Photostat kat pejabat lah. Tempat kita kerja tu. Perak. Photostat. Dah photostat dah. Jadi kita nak kena bayar tak? Kena bayar lah. Pergi dekat kerani, ada tabung pekerja Muslim ke apa. Lempak lah film tu. Kok mana pun hang kena bayar. Bayarlah lebih sikit. Sebab emergency pejabat tolong hang. Kertas bukan kita punya. Kalau kita tanya bos, dia tak apalah 1-2 kertas. Tapi kita nak barakah gaji kita, kita bohlah betul sikit. Benda tu common sense. Kita tak payah ajak benda tu. Kita tengok, kita tahu, nampak sikit, kita boh dalam sedekah dalam tabung masjid. Sama macam ayat kolah masjid yang kita guna. Ada benda-benda faedah untuk kita, emergency. Ada setengah masjid dia sediakan tempat cas. Masjid sendiri sedia. Macam masjid Sungai Gelugok, memang ada port cas dia. Jadi kita boleh bawa charger kita, letak je kat situ. Ada setengah plug tu yang disedia charger. Dan dia sedia semua. Type A ada, Type B ada, Type C ada. Kita boleh cucuk. Tak apalah sebab masjid sedia. Nak derma juga? Boleh, tak apa, tak ada masalah. Ni kita sembang, kita sendiri, peribadi. Kita buat benda tu tak kena mengena pun. Kita buat sebagai tambahan. InsyaAllah Allah bagi keberkatan dalam gaji dan kehidupan kita. Okey. Nantilah kita cerita pula pasal sunat-sunat wuduk. Baca bismillah, menghadap kiblat, tidak boros tadi kita cerita panjang dah. Dan nanti ada peringatan, ada wuduk doa semua ni. Panjang doa dia. Lepas tu kita ada perkara makruh ketika wuduk, perkara membatalkan wuduk, menyapu khuf atau muzza, kasut kulit tu, masa kita sapu khuf tu berapa tempoh, itu masuk mandi wajib, tayamum, panjang lah. Dia tak masuk sembahyang ni. Baru dia kat pekarangan, parking, dia tak masuk dalam lagi. Pelan-pelan baru dia masuk. Okey, itu saja untuk kita pada malam ni. Minta maaf terlajak sikit masa kita. Padanlah main jauh lah. Ajak cukup-cukup masa tu macam tak padan yang main jauh tu. Okey. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Set. Ni. Kat saya ada pembinaan surau Asy-Syakirin ni dekat dengan rumah saya. Ni surau, ni rumah saya ni, nampak tepi ni. Ni saya duduk ada abang ni. Ni rumah saya ni. Tepi tu. Betul lah memang tepi ni pun saya duduk ada. Surau ni dekat Bayan Baru. Dekat Old Town White Coffee kat Pisau tu kan. Dekat situ tu. Setakat ni memerlukan 1 juta. Tapi dah kutip 680,000 dah. Tak banyak dah. Saya baru ni dia main buat apa tu, cek tanah tu, boiling apa orang panggil tu, soil ke apa aku tak ingat apa benda tu. Dia bawa benda tu kan, dia tengok teng nak tengok dia punya tanah tu macam mana, main dah lah. Saya duk ingat selepas hari raya Aidilfitri memang boleh bawa pasiak semua untuk jalan dah projek dah. Banyak benda dah jalan dah. Jadi saya tinggalkan satu iklan di sini. Kod siapa-siapa nak buat collection dulu ke, nak bagi kat saya pun boleh, bank in terus pun boleh, nak mai bagi kod pandai lah, mana-mana pun boleh. Apa pun saya tinggal iklan ni, sini ada ni, tangkap ramak. Do it now. Scan gitu je,
boleh macam-macam cara ada. Moga-moga ada kebaikan. Dalam tu ada dia punya dalam surau tu macam mana dia cakap gitu. Dia tak ada kubah, tak ada menara apa, tak ada. Dia memang buat style Singapore. Nampak bangunan biasa tapi dia surau lah. Dia adalah kaligrafi kat sini, semua dia akan buat nanti tu. InsyaAllah saya tinggal. Kod kita nak buat sumbangan, boleh juga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.